Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, imam dan sekalian jemaah yang ada pada subuh yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama memulakan pagi kita dengan kita menambahkan rasa syukur kita yang telah terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama bangun pada subuh pagi ini. Mungkin kita rasakan setiap hari kita dapat Allah Taala kurniakan bangun. Namun begitu, bagi sebahagian orang untuk bangun sembahyang subuh ini satu perjuangan yang sangat besar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ringankan beban tersebut bagi kita. Ini menjadi satu syukur yang tidak ada bandingnya. Kerana dengan sebab Allah Ta'ala meringankan, memudahkan kita untuk beribadat, untuk melakukan ketaatan, maka kita mudah. Ada orang, dia cuba, dia berusaha, tetapi dengan keadaan sekeliling dia, mungkin keluarga, mungkin keadaan kerja dan sebagainya, tidak mampu. Bukan dia tidak mahu, dia tidak mampu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai-bagai sebab Allah Ta'ala jadikan untuk kita mudah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan menyambung kembali kitab Asrarus Salat, iaitu kitab yang membicarakan tentang rahsia-rahsia salat. Menurut pengarang kitab ini, sebagaimana yang kita telah nyatakan sebelum ini, dia ingin menerangkan perbezaan antara rasa kelazatan seseorang mendengar hiburan dengan bezanya dengan seseorang yang merasa kelazatan solat ataupun ibadat seperti membaca Al-Quran. Dan kita telah saya pun tak beringat kat mana berhenti memang lama dengan kita telah membincangkan di awal kitab ini, menyatakan bahawa dia kata ketahuilah bahawasanya tidak ragu-ragu lagi bahawa solat itu merupakan qurratu uyunil muhibbin. Ini yang kita telah uraikan pada pertemuan kita yang pertama dan kedua, iaitu solat merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang sampai pada tahap kekasih-kekasih. Maksudnya mereka datang solat itu tidak lagi merasakan satu bebanan, tetapi merasakan satu kenikmatan. Kemudian yang kedua dia kata waladzatu arwahil muwahhidin, dan solat itu merupakan satu kelazatan bagi ruh-ruh orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita banyak mengingatkan kebesaran Allah, mensucikan Allah Ta'ala, sehingga kita tenggelam di dalam
perasaan tersebut, maka roh kita akan dapat merasakan kelazatan apabila kita solat ataupun mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mungkin telah bicara pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian dia kata solat merupakan taman-taman bagi golongan yang ahli ibadat. Ini yang kita akan cuba memahami kenapa dia kata solat itu sebagai taman-taman. Macam mana tuan-tuan? Kita datang masjid, mungkin ada masjid macam taman, macam masjid dekat apa tu dalam ada taman masjid apa nama? Masjid Salihin. Itu taman fizikal. Yang ini taman rohani, tuan-tuan. Macam mana yang dikatakan taman? Kalau yang bagi kita yang bukan sampai pada tahap yang abidin ini, bolehlah kita contohkan. Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam awal surah Al-Fatihah. Kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita membiasakan diri kita untuk memuji, maksudnya kita memandang satu nikmat, kemudian dengan nikmat tersebut kita merasakan dalam hati kita berlatih. Ini kena usaha, maksudnya kita perlu melatih diri kita supaya mudah terangsang dengan apa-apa nikmat. Mula-mula kita latih dengan arti kata kita duduk ke apa ke, kita cuba hubung kaitkan antara nikmat tu dengan hati kita. Kita mesti ada usaha. Macam yang kita selalu sebut, Allah Ta'ala kata hendaklah manusia itu melihat akan makanannya. Jadi kita cuba latih bila kita melihat makanan. Untuk latihan pertama mungkin kita gunakan benda yang simple saja, makanan. Jadi setiap kita memandang makanan tu, kita akan link dengan iman kita, dengan rasa bersyukur kita, dengan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini semua dia akan terhimpun satu. Jadi bila kita solat, yang kita telah himpunkan di luar solat itu, memandang nikmat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman setiap pada kita laksanakan itu mesti ada terhasil dalam hati kita satu pengalaman, satu bayangan. Maksudnya bayangan itu merasakan kita sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita susun makin lama makin banyak, kemungkinan kalau dah kita terbiasa, dia akan terbawa, perasaan itu akan terbawa-bawa, akan terkenang-kenang. Itu yang boleh kita kata pengalaman hati kita. Dan dia akan jadi bila kita contoh, kita lepas solat tadi, kita tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau kita dah membiasakan hati kita mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala, semasa itu mungkin sebab saya cerita, mungkin tuan-tuan lain, tuan-tuan punya cara, saya mungkin lain. Jadi kita Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbagai-bagai. Kata orang Melayu, rambut sama-sama hitam, hati ni lain kan? Jadi kita, untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama. Orang ni mungkin dengan solat, orang ini dengan berzikir, orang ini dengan puasa, orang ini dengan nafkah, orang ini dengan sabar, orang ini. Kita tidak boleh letak satu saja. Sebab tu kita tidak boleh memandang mana-mana manusia dengan pandangan hina. Sebab kita tahu dia di sisi Allah Ta'ala tu siapa. Baru ni saya dengar satu ceramah. Dia kata kisah di zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik berlaku kemarau. Khalifah arahkan supaya umat Islam semua keluar untuk solat istisqa, solat minta hujan. Semua, termasuk Imam Malik pergi solat istisqa. Imam Malik ni tuan-tuan, hebat apa nama, kehebatan dia tu, khalifah yang memerintah negara Islam takut dengan dia.
itu sudah cukup. Maksudnya khalifah zaman itu maksudnya semua negara Islam dipimpin oleh seorang saja khalifah. Macam kita sekarang, kita setiap negara satu. Ini semua satu dunia Islam tu dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah tu takut boleh, takut dan gerun kepada Imam Malik. Jadi setelah sembahyang istisqa, sembahyang semua, tak hujan pun. Tiba-tiba Imam Malik masuk masjid Nabawi. Dia nampak ada seorang hamba hitam legam dengan muka coreng apa dia kata, kan? Berdoa, ya Allah, dia kata, hamba-hambamu dalam keadaan apa? Saya tak ingat dari doa dia. Dia kata, ya Allah, oleh itu kau turunkanlah hujan. Dia kata habis saja dia cakap turun hujan, hujan serta-merta turun. Imam Malik terkejut. Kata, kami yang ramai-ramai satu Madinah keluar pergi solat istisqa, minta dengan Imam Malik sekali ada, tak turun hujan, yang kawan angkat tangan. Terus betul. Jadi bila selesai doa dia pun jalan. Imam Malik tengok siapa dia, pergi ikut. Dia pun masuk satu rumah tuan dia lah, pada hamba. Jadi Imam Malik berketuk rumah, keluar rumah, tengok Imam Malik terkejut. Imam Malik ni sultan khalifah panggil suruh menghadap, suruh mengajar di istana. Dia kata al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Maksud dia tak nak pergi mengajar dekat istana. Nak belajar kena datang majlis. Ini orang ni terkejut tengok Imam Malik datang rumah dia. Dia kata, Tuan Imam, kenapa tak panggil saya biar saya datang ke jumpa Tuan Imam? Bukan Tuan Imam datang sini. Dia kata, tak, saya ada hajat. Apa hajat Tuan Imam? Saya hendak hendak beli hamba. Dia kata, saya bagi free. Dia bagi free dia. Tak payah belilah. Mana pilih lah mana-mana Tuan Imam nak. Jadi dia pun panggil semua hamba. Dia dah banyak hamba, seorang. Dia kata, semua tak nak. Dia panggil lah hamba-hamba dia yang baik-baik kan. Apa tak nak yang. Lepas tu dia kata, tak ada yang lain. Tak ada. Dia kata, cuma ada seorang tu. Dia kata, hamba, tapi hamba ni memang tak boleh pakai boleh lah. Dia kata, dia si badan dah kurus kan. Maksudnya dari segi kualiti untuk bekerja yang tak sesuai. Cuba bawa di sini. Bawa, tengok. Si hamba tu terkejut bila tuan dia panggil, Imam Malik panggil. Dia tengok, saya nak yang ni kan. Lepas tu orang tu kata, bila Imam Malik nak bayar, dia kata, tak payah bayar. Dia kata, saya bagi. Tak, dia kata, ini urusan aku nak bayar. Dia kata, kalau aku ada harta sebanyak mana harta aku bayar untuk dia. Tak apalah, kata Imam kata macam tu kan. Bayar dia pun ambil. Dia ambil, dia nak merdekakan hamba tu. Jadi bila nak merdekakan hamba tu berdoa kepada Allah Taala. Kata, ya Allah. Dia kata kenapa? Dia tanya kenapa. Dia pun cerita apa yang berlaku yang dia tengok tu. Dia kata betul. Mana kau tersaksikan benda ni. Bila dia tahu tu dia berdoa. Masuk masjid balik ke saya tanya dia berdoa, ya Allah. Dia kata perkara ini telah tersingkap, maka kau ambillah rohku. Masa tu dia meninggal hamba tadi. Setelah diketahui tentang diri dia siapa, dia tak sanggup. Dia minta Allah nak cabut nyawa dia. Meninggal betul juga. Jadi tuan-tuan, Imam Malik dengan keilmuan dia, dengan kita tahu siapa Imam Malik tu, Imam Syafi'i, guru pada Imam Syafi'i, merupakan manusia yang paling alim di Madinah. Yang diceritakan bahawa Imam Malik tu apabila duduk mengajar, pernah masa dia mengajar, tiba-tiba dalam dia mengajar tu, selepas dia mengajar tu, dia tunjuk pada anak murid dia disengat oleh binatang yang berbisa. Saya tak ingat tak sama ada lipan atau jenis yang berbisa lah. Berbelas liang, kesan digigit tu. Anak murid terkejut, kenapa begini Tuan Imam? Dia kata, masa aku mengajar tadi, dia kena sengat. Dia kata, tetapi kerana aku menghormati, dia mengajar hadis masa tu, aku menghormati Rasulullah, tak gerak sampai.
Itu nyamuk tengah sembahyang, nyamuk datang pun kita dah kelang kabut kan. Tak. Imam Malik boleh tahan kena sengat dengan lipat. Tuan-tuan pernah kena sengat? Saya pernah kena sengat sekali lipat. Hanya Allah Ta'ala kan. Satu rumah mesti sedikit sakit tu kan. Dia berdenyut tu. Bukannya boleh buat, dah pergi injek, pergi hospital pun balik masih lagi ubat tak jalan. Kena injek, kena sengat kat kaki, tapi dia punya sakit Allah Ta'ala dia tahu. Dia punya kan. Jadi Imam Malik boleh bertahan masa mengajar. Hebatnya Imam Malik. Kalau dia nak, Imam Malik ni kalau orang nak bertanya tentang ilmu, tentang hadis terutamanya, dia takkan jawab kalau berjalan orang tanya dia takkan jawab. Sebab apa? Dia meletakkan syarat pada diri dia, kalau tentang ilmu, tentang hadis nak tanya, dia mesti mandi dulu, pakai baju cantik-cantik, wangi-wangi, duduk hebat. Silakan tanya. Kalau dia tanya-tanya, Imam Malik dia bukan jenis tu. Dia kata ibu dia. Yang dia kata yang dia jadi macam tu ibu dia. Masa dia kecil dulu, bila dia nak pergi belajar ilmu, ibu datang mandikan dia, bagi pakaian yang cantik, wangi-wangi apa semua. Sekarang dia belajar. Jadi menghormati ilmu. Imam Malik terkesan apa dia tu. Jadi dia tidak akan mengajar. Kalau orang nak datang ke rumah dia nak bertanya tentang ilmu, dia akan masuk ke dalam, bersiap bila elok duduk. Sebab tu dia ni terkenal dengan ulama yang penuh kehebatan. Orang yang datang belajar dengan tu sangat takut gerun dengan dia punya kehebatan Imam Malik. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh memandang hina ulama lain. Kita tahu di sisi Allah Ta'ala dia tu siapa. Dan dari segi ibadat, mungkin kita tengok orang tu kurang ibadat. Sebagaimana yang kita tahu cerita Rasulullah SAW khabar kepada para sahabat, sementara dia akan masuk ke dalam majlis kita ni ahli syurga kan, sampai 3 hari. Bila Ibnu Umar pergi selidik, dia kata pelik, Rasulullah sebut orang ni, dia nak tahu apa amalan orang ni. Dia duduk dengan orang tersebut, dia kata selama 3 malam dulu. Cek tak ada punya hebat, tak ada lagi yang mulai daripada lepas subuh sampai lepas isyak sampai subuh. Tak ada, orang baca Quran sama macam orang lain. Tak adalah pula puasa kan, puasa siang malam beribadat, tak ada. Rupa-rupa amalan dia, dia kata aku tak. Setelah nanya dia ceritalah, sebenarnya aku datang ni bukannya aku. Dia kata aku ni tetamu ke macam tu lah, maksudnya datang ada tujuan lain. Akhirnya tak tengok, tak ada apa-apa tu, dia kata sebenarnya aku datang dengan sebab gini. Dan aku nak tahu apa rahsia engkau yang sampai Rasulullah kata engkau ni ahli syurga. Dia kata aku tak ada amalan. Amalan aku jangan kau tengok dah, tak ada apa. Cuma dia kata sebelum aku tidur, aku akan memaafkan. Aku memaafkan. Aku bersihkan hati aku daripada segala, maknanya aku halalkan kalau ada orang salah dengan aku. Maknanya aku tak nak ada masalah aku dengan orang Islam. Itu saja amalan di sisi Allah Ta'ala pusat. Jadi orang yang macam itu, mana kita tahu, dia mungkin orang yang kurang ilmu pada kita, kurang amal pada kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita tahu Uwaisul Qarni sama juga. Jangan kata masyarakat kenal dia, orang kampung dia pun tak tahu yang dia tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tinggi. Yang kita tahu kisah Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar mencari Uwaisul Qarni dalam kabilah Qarni itu, cari orang situ kata tak ada. Dia kata ada seorang lah nama Uwais, tapi dia jaga unta kami dekat sana. Kami rasa tentu lah apa nama khalifah nak cari orang yang macam tu. Maksudnya tak ada nilai dalam masyarakat, tak ada nilai. Dalam masyarakat tidak dinilai, tetapi kata Rasulullah, Uwaisul Qarni tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Tengok macam mana Allah Ta'ala mengangkat. Maksudnya orang kat bumi, orang kampung dia, mungkin jiran sebelah dia pun tak tahu sebenarnya dia tu di sisi Rasulullah, di sisi para malaikat sangat terkenal. Jadi begitu. Bila kita melihat
contoh yang tadi, contoh macam mana yang dikatakan solat itu sebagai taman bagi orang-orang abid. Kita lihat, kita ni kalau kita duduk dalam taman, kalau hati kita pergi ke taman, tapi hati kita penuh keluh dan kesal, kita tension, kita tenang tak fikiran kita duduk dalam taman kan? Tapi hati kita segarut, fikiran kita segarut. Taman yang cantik tak nampak, makanan kalau hidang makanan yang sedap tak sedap apa, sebab perasaan kita tak sedap. Jadi kebahagiaan kita itu bukan pada taman tu, kebahagiaan kita tu pada hati kita tu. Kalau kita berapa banyak orang yang tilamnya lebih empuk pada kita, tapi dia tak boleh nak tidur. Orang yang kaya tilam empuk, rumah besar, istana ke apa benda dia, rumah ligai ke apa ke, tapi Allah Ta'ala cabutkan rasa kebahagiaan, maksudnya rasa tenang hati. Tidur malam tak boleh. Sebab apa? Sebab risau ke, susah hati ke, macam-macam kan. Jadi kebahagiaan kita adalah pada hati kita. Walaupun kita duduk dalam rumah yang sempit, ni Rasulullah SAW rumah besar mana ni? Saya boleh anggap dalam gambaran saya tu rumah Rasulullah juga macam tiang ni. Anggapkan begitu. Mungkin kalau paling-paling pun tiang macam tiang itu pun saya tak sampai. Kecil. Sebab bila Rasulullah solat malam tu, bilik Rasulullah tu terpaksa Rasulullah alih kaki Siti Aisyah untuk sujud. Besar kan? Kecil. Tinggi lebih kurang rendah pada ni sikit. Tuan-tuan boleh cek dalam internet replika rumah Nabi ada berapa buat sekarang. Kalau siapa yang dapat punya pergi umrah, pergi ziarah ke Madinah, cari rumah dia orang ada buat apa nama bentuk baju ni kan. Pergi dah tadi di Madinah yang dia orang buat macam museum lah, museum. Pergi dah. Boleh tanya tuan. Saya tak pergi, saya tengok dalam video. Dia orang buat tu macam kita masuk apa kat sini tak ada lah. Kalau macam di Melaka tu ada rumah Melayu. Dia pusing rumah negeri ni kan, rumah negeri lagi. Mini Malaysia betul. Dia orang buat ni mini Madinah. Maksudnya macam mana suasana Madinah pada zaman dulu. Masjid tu kan, masjid. Lepas tu dia pecah-pecahkan rumah-rumah Nabi kan. Betul saja. Jadi tuan-tuan untuk merasa feeling macam mana Rasulullah hidup, boleh masuk dalam tu. Memang insaf lah tuan-tuan. Insaf. Kita Masya Allah, ruang bilik air kita, bilik air rumah kita dia dah besar mana. Betul tak? Jadi Bustanul Abidin, orang-orang ahli abid ini, mereka masuk solat tu dalam keadaan hati mereka tidak mereka dah di luar solat tadi, kita dah susun nikmat-nikmat Allah Ta'ala dalam hati kita kan. Bila kita masuk saja dalam solat, jadi yang kita pendam, maksudnya kita pendam apa? Kita dah pandang kebesaran Allah Ta'ala di luar ni. Masa kita makan, masa kita minum, masa kita berjalan, kita kumpul, kita kumpul. Jadi masuk dalam solat tu, hati kita sudah tak terbendung, merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sangat apa kalau macam ibaratnya kita memendam rasa kasih, rasa agung, rasa macam contohlah saya cerita dengan tuan-tuan masa saya mula-mula khutbah tuan-tuan, balik Mesir, orang suruh jadi imam. Lepas tu baca khutbah. Masa nak naik, sebelum tu dah rasa ketak dah kaki. Tuan-tuan bayang kalau masa naik tu macam mana? Rasa kaki tu macam belaga. Tu kemuncak. Sebelum tu ni, beberapa hari sebelum tu dah rasa macam mana lah tu kali pertama nak naik tu khutbah kan. Begitulah ibarat hati kita. Dekat luar solat ni, kita dah pendam rasa keagungan. Kita dah nampak betapa Allah Ta'ala itu agung, betapa Allah Ta'ala itu banyak beri nikmat kepada kita, betapa banyak benda-benda yang pengalaman-pengalaman yang kita dah lihat dengan mata kita dan kita rasa dengan hati kita di luar solat. Masa nak masuk solat tu,
Bila kita masuk tu, kita masuk dalam keadaan begitu. Jadi bila masuk tu tentulah kan Allah Ta'ala akan buka, Allah Ta'ala akan hadirkan balik. Jadi walaupun dia duduk di atas tikar sembahyang, tetapi hati dia seolah-olah berada dalam taman. Maksud rasa sangat bahagia, rasa sangat yang tak boleh nak ungkap. Perasaan itu bila dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Contoh, ini sebagai contoh kan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi apa yang dilihat sebelum dia solat tu, airnya, kanannya, keluarganya, apa semua tu nikmat-nikmat, dia akan terbuka depan hati dia, nampak semua. Allah akan buka. Setiap tu dia nak Alhamdulillah yang dia ucap walaupun satu. Dia sebut Alhamdulillah sekali ya, kita sebut Alhamdulillah. Tetapi di dalam Alhamdulillah tu terhampar di depan dia semua tu. Jadi Alhamdulillah yang dia sebut tu, dia tak boleh nak nampak. Hanya dia mampu luar satu perkataan, tetapi maksud perkataan tu Alhamdulillah untuk ini, Alhamdulillah untuk ini, Alhamdulillah untuk ini, Alhamdulillah, yang tak terhingga. Dan itu nikmat. Kemudian kita nikmat, ada nikmat zahir. Yang tadi nikmat zahir, kita tengok air, tengok makanan, kita tengok diri kita, nikmat zahir. Kemudian dia akan Alhamdulillah untuk nikmat batin. Allah Ta'ala kurniakan kefahaman, Allah Ta'ala kurniakan keimanan, Allah Ta'ala kurniakan keyakinan, Allah Ta'ala kurniakan kesabaran, Allah Ta'ala kurniakan tahap-tahap keimanan, merasakan wujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujud bidang bapa apa semua tu. Jadi semua tu apabila dia melihat dengan hati dia jelas dalam pandangan mata dia, maka seolah-olah di depan itu terbentang dunia. Seolah-olah kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Ta'ala simpulkan dalam ayat, satu ayat itu simpulkan semua dunia dalam itu. Bagi orang yang latih, dia melatih diri dia, sehingga dengan latihan tersebut pengalaman itu akan dibawa dalam solat. Semua pengalaman itu. Malahan kalau kita membaca sejarah ulama-ulama kita tu, lebih pada tu lagi. Semayang dekat sini, tapi mereka dah dibawa oleh Allah Ta'ala ke mana tak tahu. Ada satu kisah yang saya baca tu, dia berjanji dengan seorang janji, katalah pukul 9, katalah 9. Awal dia tunggu, katanya Syekh tak pergi mari, tuan Syekh orang hebat, tak mari. Kemudian lepas tu jumpa, dia kata minta maaf kepada banyak-banyak, saya bukan mungkin janji, dia kata, tapi saya solat tadi, dia kata. Aku cerita ni sebab aku takut kau kata aku mungkin janji. Aku bukan sengaja mungkin janji, dia kata. Kalau tidak, aku tak cerita perkara ni. Dia kata bila aku solat sahaja, dia kata Allah Ta'ala buka dekat aku macam duduk tangan. Allah Ta'ala buka, dia kata yang mana tempat yang aku duduk, yang aku berada tu bukan atas dunia dia. Bukan agak takbir tu, bukan atas dia, kata tahu kat mana dia. Jadi aku sembahyang 2 rakaat ataupun sekejap, je berbeza-beza dia sembahyang. Itu kisah. Jadi begitulah kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala beri. Saya banyak kita membaca kisah-kisah sama ada para sahabat, tabi'in, alim ulama, para awliya. Mereka kalau yang khusyuk sampai tak sedar, ada yang membaca Quran oleh kerana perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala tu memang dah ada, baca ayat tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, mati masa tu juga. Sebab apa? Benda tu dah ada simpan, saya kata tadi, terpendam. Tiba tersentuh bom dah ada. Bila kena ayat Quran, dia pun terpetik. Petik menutup, meninggal masa. Ramai ulama yang kita baca meninggal masa solat, meninggal masa mengaji. Sebab apa? Sebab mereka tak tertahan perasaan. Kita tak adalah.
sampai meninggal. Kan meninggalkan solat ada. Meninggal dunia tak ada. Jadi inilah ibarat kalau kita melatih. Sebab benda ini boleh kita latih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang basic-basic mudah saja. Allah Taala dah bagi kita kunci-kunci sebenarnya. Macam contoh zikir yang saya sebutkan tadi. Subhanallah. Kita boleh gunakan zikir Subhanallah itu untuk kita setiap Subhanallah yang kita sebut, kita cuba hadirkan satu nikmat yang menjadikan hati kita terpaut. Contoh kita Subhanallah ni maha suci Allah, maksudnya memandang kebesaran Allah Ta'ala pada benda tu. Contoh kita pandang air, kita pandang air sambil mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita dalam hati kita kata Subhanallah, hebat Allah Ta'ala menjadikan air. Macam mana tak hebat tuan-tuan? Yang kita minum daripada mula kita kecil sampai sekarang, manusia ni penuh dengan air 70%. 70% kita ni air. Macam mana air boleh menjadikan kita hidup? Tak boleh ke tuan? Air, dia bukan tahu diri dia tu. Air ni dia bukan ada otak. Tapi macam mana air tu dia boleh menghidupkan kita? Kemudian macam mana Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala turunkan air. Dengan Allah Ta'ala turunkan air hujan tu lah kita dapat air. Kalau Allah Ta'ala katalah setahun tak ada hujan, macam mana tuan-tuan? Kita pun kering. Kata pokok kita sekali kering, tak ada air. Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi setiap titik yang turun tu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, titik yang turun tu lah yang sampai kepada kita. Dia bukan boleh kita magic ting jadi. Dia mesti turun daripada langit. Kemudian Allah Ta'ala turun pada langit, Allah Ta'ala simpan kat bumi. Kalau tak simpan kat bumi, habis masuk turun hilang. Macam mana? Tak ada air kat kita, tak ada sungai, tak ada telaga, habis kita. Jadi untuk air ni sampai dekat kita, kalau kita fikirkan betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tunjukkan pada kita. Jadi setiap nikmat yang lalu depan kita itu sebenarnya dia adalah mesej daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan hujan. Hujan itu adalah mesej, risalah, surat, sepucuk surat, namanya hujan. Jadi hujan itu nak bagi tahu kat kita, aku turunkan pada kau ni, yang inilah yang menyiram tanaman yang kau makan. Maksudnya makanan kita yang kita makan hari-hari itu dengan sebab ada hujan. Tidak macam mana boleh tumbuh. Kemudian hujan yang meresap dalam bumi itulah Allah Ta'ala lalukan pada sungai. Macam mana tuan-tuan sungai? Kita nak gali telaga sana pun susah tuan. Dengan upah dengan apa kan. Ini mengalir sungai. Cuba tuan duduk depan sungai, cuba tengok sungai itu mengalir macam mana. Tak pelik macam mana Allah Ta'ala mengalirkan. Ini besar ni katalah RM50. Kalau air ni nak jadikan sungai, macam mana tuan? Air banyak ni nak jadikan sungai, berapa yang tuan nak bayar? Nak bayar pada Allah Ta'ala? Tak bayar kan? Mengalir. Saya dulu masa saya kecil tu, saya tengok sungai di kampung. Sungai tu jernih macam ni kan. Kalau dekat Kuala Lumpur tu sungai Belang, tak ada cerita lah kan. Keluar macam cetek susu. Ini yang jernih macam ni. Saya tengok, saya kata macam mana Allah Ta'ala mengalirkan ni dah bertahun-tahun. Bukannya sikit masa kita tengok tu baru mengalir. Berpuluh-puluh tahun, beribu tahun, tak berhenti-henti air. Mana air tu datang? Kalau kata air hujan berhenti, habislah. Ini air yang jernih macam tu mengalir tak pernah berhenti. Kita tengok pasal air lain. Mana Allah Ta'ala turunkan? Jadi macam mana Allah Ta'ala salurkan? Bila turun hujan tu, air tu pergi kat situ, pergi kat sungai. Mana pandai pula dia mencari jalan nak pergi ke sungai. Apa tu mengalir kat sungai. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan. Dalam zaman kita ni baik buka keluar air. Itu semua mesej daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau tengok Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Sangat mudah. Benda yang sangat simple tapi sangat kita perlukan. Jadi bila kita dah pandang dengan kita merenung, kita memerhatikan bagaimana Allah Ta'ala jadikan air, dengan air Allah Ta'ala tumbuh. Semua tumbuhan, satu jenis air saja telah menjadikan beras kita, buah-buahan, apa lagi, ternakan kita. Ternakan kalau tak ada air, tak hidup juga. Jadi satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, Allah Ta'ala
bagikan untuk semua. Dengan satu ini Allah Ta'ala hidupkan semua manusia, hidupkan semua tumbuhan, hidupkan semua haiwan. Jadi hasilnya apa? Hasilnya kita akan rasa nak sebut subhanallah, hebat. Selama ni tak perasan. Itu satu subhanallah. Kemudian kita fikir pula nikmat yang lain. Jadi subhanallah kita yang pertama dah terkesan dalam hati kita, iaitu kebesaran Allah Ta'ala yang Allah tunjuk kita pada air. Kemudian subhanallah yang kedua pada tumbuhan, contohnya subhanallah kita yang ketiga. Jadi subhanallah 33 tu cuba kita latih. Setiap subhanallah itu ada pengisian yang kita isikan dalam perasaan kita, dalam keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada makna, maksud setiap subhanallah kita sebut ada makna. Kalau kita latih macam ni, dia akan lama kelamaan dia akan menghasilkan satu macam kita ibaratnya apa ya? Kita menjadikan hati kita ni peka. Kita latih. Sebab ni kita katakan kemahiran iman. Kita latih. Hasilnya apa? Bila kita pandang satu nikmat, ingat subhanallah. Kita pandang saja nikmat, ingat alhamdulillah. Pandang saja hidayah, ingat Allahu Akbar. Sebab bila kita mendapat hidayah, contoh kita datang ke masjid pada pagi ini, itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat hidayah, kita akan membesarkan Allah Ta'ala, iaitu dengan kita merahaskan Allahu Akbar. Kita boleh lihat dalam sejarah, contohnya ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Bila sahabat di Mekah dengar Sayyidina Umar masuk Islam, bergema takbir. Itu hidayah. Bila kita dapat hidayah, sebab itu kenapa kita hari raya kita takbir. Tengok hari raya, sebelum masuk hari raya lagi malam kita dah takbir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di akhir di dalam surah di ayat dan tentang puasa, Allah kata litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah Taala berikan. Maksudnya Allah Taala beri kita dapat puasa, dapat berbagai-bagai, kita ada sembahyang tarawih, ada tadarus, ada puasa dan sebagainya tu. Semua itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak kita, hamba Allah ini perlu membesarkan Allah Taala, perlu mengagungkan Allah Taala. Maka kita ulang takbir. Jadi masa kita bertakbir, kita mengulang takbir itu, kita kena rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja kita mengulang, tidak. Kita nampak setiap satu takbir yang kita takbirkan itu, di sebalik itu kita nampak hidayah. Hidayah Allah Ta'ala jemput kita datang subuh sembahyang, bangun subuh. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk datang ke masjid sembahyang berjemaah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengaji. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berzikir. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Setiap satu itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan akan dapat kesannya nanti. Kesannya apa? Setiap hidayah yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan akan terus rasa Allahu Akbar, Allah dapat, Allah bagi yang ini. Nanti lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap kita sebut Allahu Akbar, akan hati kita akan rasa ada perubahan. Jadi masa kita berzikir lepas solat tu, kita cuba isi setiap Allahu Akbar tu, cuba isi dengan makna-makna yang tertentu yang ada, yang boleh kita kaitkan. Jadi nanti bila kita dah cuba itu, kita akan dapat dalam hasilnya, dalam ibadat, dalam solat, bila orang azan saja, dia terus link. Kalau hati kita dah memang, kita ni manusia ni akan menafsirkan sesuatu. Kita menafsirkan sesuatu mengikut apa yang ada dalam hati kita. Maknanya apa yang kita latih hati kita, itulah yang kita faham. Contoh kan? Banyak contoh, tapi saya nak beri contoh yang simple. Orang yang baik, orang yang dermawan. Saya ingat contoh-contoh yang mudah. Katalah orang yang baik. Ada satu cerita tu, seorang ni dia sangat baik dengan keluarga dia.
beri apa, belanja, kalau ada duit dia bagi keluarga dia. Lepas tu isteri dia kata kan, dia kata, abang, dia kata, keluarga abang ni tak sepatutnya buat macam ni. Bila kita susah, mereka tak datang. Bila kita senang, ramai datang kat kita. So dia kata, bagus lah tu. Tengok, lain tu persepsi. Orang yang baik dia lain. Sebab apa yang ada dalam hati dia, itu yang terkeluar. Kita bagus lah tu. Dia kata masa kita datang, kita senang nak bagi kan dia. Masa kita susah, kalau dia orang datang, kita yang susah. Tak ada benda kita nak bagi. Nampak tak? Isteri kita faham terbalik. Ini bila dalam hati kita, kita menyimpan. Kalau kita ni jenis orang yang suka sangka buruk, orang baik pun kita sangka buruk. Suatu benda tu dalam hati kita. Kalau orang yang jenis baik, orang buruk pun sangka baik. Orang nak bunuh dia pun, dia sangka orang tu datang nak bagi dia duit. Ada satu kisah apa, mungkin saya pernah cerita dulu dengan suami. Orang ada besar Hatim, kalau nama dia Hatim. Hatim tu orang besar, maksudnya ulama besar. Ada orang dengki dekat dia, upah orang untuk bunuh. Kata-kata dia Hatim, bunuh dia. Jadi orang ni, dia tak kenal orang kongsi pembunuh, dia yang diupah, tak kenal siapa dia yang Hatim ni. Jadi dia pun cari, sama masuk saya kat Kufah ke mana tu. Masuk, cari. Dia nak cari kat mana dia duduk. Bertemulah dengan Hatim tu sendiri. Hatim tengok orang ni, kata dia jumpa tuan ni nampak bukan orang sini, boleh saya bantu tuan? Lepas tu dia baca Kufah, dia bawa ni makan semua. Hatim ni memang seorang yang baik lah. Maksudnya suka sedia makan. Lepas tu tanya, boleh saya tahu apa hajat tuan? Dia kata gini, dia kata, saya ni tengah mencari seorang yang nama Hatim. Saya diupah, tapi engkau yang bagi tahu saya siapa? Oh, dia kata begitu. Jadi dia kata, kalau tuan nak cari orang tu, dia kata subuh esok tuan pergi kat masjid, dekat sebelah kiri yang sebelah ceruk tu, dia selalu kat situ kan. Lepas tu subuh tu dia pergi lah. Si tuan rumah ni pergi duduk situ, hubung kan. Lepas tu orang ni tadi nak pergi bunuh. Dia tahu, memang dia bagi tahu aku diupah ni untuk bunuh kan. Dia pergi situ, dia bergelubung. Nasib baik dia kawan ni sebelum nak membunuh tu, buka tu tengok, dia kata, kau kenapa kau buat macam ni? Dia kata, akulah Hatim. Dan kenapa kau biarkan aku buat ni? Dia kata, aku rasa apa? Aku rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, engkau datang begitu jauh dengan hajat engkau tu, aku tak tolong. Macam mana orang yang betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak takut, maksudnya sanggup kan. Jadi kita ni, kita akan pandang satu persepsi tu, apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita tengok orang tu, kita sangka buruk, artinya sebenarnya yang buruk tu bukan orang tu, kita yang buruk. Tuan-tuan boleh tengok, dan kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup kita, memang macam tu. Kalau hati kita ni jenis baik, kita pandang orang yang jahat tu kita pandang baik. Sebab apa? Sebab hati kita baik. Kita tidak akan tidak akan menghina. Contohlah kita lihat orang yang tak datang solat. Kalau kita ni hati jahat, suka menghina orang, kita apalah dia ni tak datang solat. Dan kalau kita hati baik, kita kata mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Mungkin sembahyang sunat, sembahyang jemaah hukumnya sunat muakkad dalam masa macam ini, sunat muakkad. Mungkin dia telah diutus oleh ibunya kan, pergi ke kedai ke mana ke, menunaikan suruhan ibu tu wajib. Lebih wajib. Jadi yang macam tu lah. Maksudnya kita tak boleh nak sangka kita, sebab kita tak tahu dia punya latar belakang dia tu apa. Jadi begitulah, bila kita dah asuh hati kita dengan zikir,
Oh, bila kita latih hati kita tadi dengan kita meletakkan zikir, kita dah latih. Bila kita dengar saja seruan azan, mesti seruan, sebab kita dah latih tu, hati kita, apa yang ada dalam hati kita tu, dia terus link. Sebab itu kita melihat dalam sejarah ulama kita, ada yang mendengar azan terus ada yang pucat desi. Sebab apa? Sebab terkesan. Sebab dalam hati dia dah ada benda tu. Maksudnya dia dah tersimpan rasa gerun, rasa takut, rasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar saja terus berubah perasaan dia, terus bertukar keadaan dia. Hatinya dah jadi tertarik ataupun dah terpandang kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kalau kita tengok ibadat kita, bacaan Quran kita, walaupun kita membaca satu ayat Quran, tetapi kalau kita latih hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebabkan bacaan Quran kita tu akan merasa satu yang berbeza. Macam mungkin saya pernah buat contoh. Kita jumpa orang bagi salam kat kita, itu biasalah orang bagi salam. Tapi kalau yang bagi salam dekat kita tu, salam ada 1000 orang bagi salam yang kita tak kenal, kan? Ada seorang dalam kalangan tu bagi salam, tapi kita kenal dia. Sama, salam sama, tapi dia punya rasa tu lain, kan? Lepas tu orang tersebut pula Tuan Imam, lagi lain dengan orang biasa, kan? Ataupun orang itu lebih besar lagi. Lebih besar maksudnya mungkin ayah kita, kan? Mungkin guru kita, mungkin menteri, mungkin lebih besar lagi, mungkin. Jadi setiap yang kita kenal tu menyebabkan yang datang suara yang bagi salam bagi kita tu, kita akan terima dengan perasaan yang berbeza-beza. Betul? Kalau kita dengar katalah bagi salam, yang bagi salam tu burung apa yang boleh cakap? Burung kakak tua bagi salam juga. Tapi apa persepsi kita? Tak ada jawab. Burung. Sebab apa? Kita memandang benda tu tak ada nilai. Begitu juga kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, sekadar kita nampak itu tulisan, sekadar kita nampak itu bahasa Arab kita baca, berbeza dengan apabila kita tahu sumber Quran ni datang dari mana. Datang pada Allah SWT. Turun kepada siapa? Turun kepada Jibril. Jibril siapa? Jibril, malaikat, ketua para malaikat. Bukan malaikat yang biasa-biasa, ketua para malaikat. Kemudian Jibril bawa turun kepada siapa? Sebaik-baik Nabi, penghulu segala Nabi-Nabi, yang mana Rasulullah SAW lebih mulia daripada semua malaikat. Kemudian turun sampai kepada, maksudnya kita baca walaupun satu ayat itu turunnya daripada Allah SWT. Kalau kita latih perasaan itu, insya-Allah masa kita baca Quran, kita dapat rasa kelazatan, keseronokan, rasa penghargaan, rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa mungkin maksud saya untuk menjelaskan bahawa solat itu merupakan taman bagi golongan yang abidin. Saya sudah dapat, insya-Allah nanti ada rezeki kita sambung lagi, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.